Siapa sangka guys, seorang penjenayah yang sangat dikehendaki oleh pihak polis akhirnya berjaya ditangkap hanya dengan bantuan daripada seorang wanita yang berstatus janda guys. Janda tu bukanlah seorang anggota polis ke, perisik ke apa ke, dia hanyalah orang awam macam kita semua, orang biasa je guys. Tapi disebabkan sifat dendam dan keberanian yang ada dekat dalam jiwa si janda ni tadi, membuatkan dia boleh heret penjenayah yang the most wanted ni ke muka pengadilan guys. Tapi apa sebabnya sampai si janda ni nak buat macam tu sekali guys? Let's go. Kisah ni berlaku dekat Cordoba di Colombia, yang di mana melibatkan dua orang watak utama, which is watak pertama dia adalah seorang penjenayah yang bernama Ruben Dario Viloria Barrios ataupun dikenali sebagai Juancho. Dekat kawasan tempat Juancho tinggal ni guys, Juancho ni dia dikenali sebagai seorang yang patuh dan juga taat pada ajaran Kristian. Kira orang kuat agama lah dia ni. Tapi itu semua hanyalah penyamaran sahaja. Depan orang ramai dia memang orang yang berpegang kuat pada agama, tapi dekat belakang sebenarnya perangai dia ni macam setan guys. Kalau korang nak tahu, sebenarnya Juancho ni dia merupakan seorang kartel dadah guys dekat kawasan Urabá di Antioquia dekat Colombia sana tu. Juancho ni merupakan seorang penjenayah yang aktif dalam hal-hal berkaitan dengan jenayah narkotik, pembunuhan, pemerdagangan manusia, pembuatan dan pemilikan senjata api secara haram, pemerasan dan macam-macam lagi lah. Dan semua jenayah-jenayah tu tadi membuatkan si Juancho ni sangat-sangat dikehendaki oleh pihak polis Colombia dan juga polis Interpol sendiri. Yang di mana si Juancho ni dah disenarai merah dah pun oleh pihak Interpol tu guys. Kalau dah sampai melibatkan Interpol, kira rasa korang sendiri dah boleh faham lah, memang wanted gila. Manakala watak kedua pula adalah seorang heroin yang berstatus janda, which is identiti dia tu telah pun dirahsiakan oleh pihak polis atas sebab keselamatan guys. Disebabkan nama and watak heroin ni tak didedahkan, so heroinnya tu kira just sebut sebagai janda je lah. Tak tahu nak sebut apa, kita sebut janda je lah. Okay, tadi kita dah dengar karakter masing-masing kan, which is Juancho adalah penjenayah yang sangat dikendaki oleh polis, and seorang lagi heroin yang bergelar janda tu. So apa kaitan si Juancho ni dengan janda tu guys? Okay, cerita dia macam ni guys. Juancho ni sebenarnya telah pun membunuh seseorang tau, disebabkan berlaku perselisihan faham di antara dia dengan mangsa. Sebab yang lebih detail kenapa dia bunuh mangsa tu, Kero tak jumpa kenapa, tapi memang faktor utama dia adalah kerana perselisihan faham lah. Di mana masa perselisihan faham tu berlaku, Juancho ni dia tak banyak cakap lah, dia settlekan masalah tu dengan tembak je mangsa tu beberapa das sampai mati. Tapi nak dijadikan cerita, sebenarnya Juancho ni dah salah orang tau dia bunuh. Sebabnya orang yang dia bunuh tu tadi adalah suami kepada janda tu tau. So selepas kematian suami dia tu, dia pun menyimpan dendam dekat si Juancho ni di atas kematian laki dia tu guys. So janda ni dia dapat tahu pasal Juancho yang dah bunuh suami dia tu selepas mendengar daripada saksi-saksi yang berada dekat tempat kejadian pembunuhan tu guys. Saksi tu semua tak berani nak bagi tahu kejadian pembunuhan tu dekat pihak polis, takut-takut yang diorang pula akan jadi mangsa selepas ni guys. So diorang terpaksa untuk tutup mulut and bagi tahu semua kejadian ni dekat si janda tu tadi, bahawa Juancho lah yang bunuh laki dia guys. So untuk membalas dendam dekat Juancho, janda ni tak bolehlah nak pergi serang macam tu je kan. Siapalah dia nak melawan ketua kartel, betul tak? Nak buat report polis pula seolah-olah macam buat report dengan tunggul je, no action. Jadinya si janda ni pun memulakan langkah dengan menyertai kumpulan kartel milik Juancho, iaitu Clan Del Golfo. Tujuan janda ni nak masuk ke dalam kumpulan kartel Juancho ni adalah untuk menggoda si Juancho tu guys. Dia nak buat satu hubungan cinta lah antara dia dengan si Juancho tu. Dah kenapa pula dia nak bercinta dengan pembunuh suami dia tu kan? Sebab dia buat macam itu adalah untuk memudahkan dia mengurek semua rahsia-rahsia and bukti-bukti jenayah daripada Juancho sendiri. Pasal pihak polis Colombia sana tu dah banyak kali tangkap si Juancho tu, tapi disebabkan kekurangan bukti atas jenayah yang dia dah buat tu, so memang senang-senang je lah si Juancho tu dibebaskan semula, dia terlepas daripada hukuman. Menurut sumber yang Kero baca, bukan setakat polis tapi pihak tentera Colombia tu pun susah nak trace mamat si Juancho ni guys. Jadi kali ni disebabkan pihak berkuasa sendiri tak dapat nak cari bukti kukuh pasal jenayah yang melibatkan Juancho ni kan, sekarang janda tu pula yang buat kerja polis untuk cari semua bukti-bukti kesalahan Juancho ni untuk heret dia masuk ke dalam penjara. Janda ni buat semua tu tanpa pengetahuan daripada pihak polis pun, yang mana dia seorang-seorang je yang pergi cari Juancho tu and buat kerja-kerja kotor dalam kumpulan kartel tu guys. Dia tak nak bagi tahu polis tentang rancangan dia tu sebab takutlah nanti polis ni mengganggu plan dia tu nanti, betul tak? So dia just stick je dengan rancangan yang dia dah buat untuk kumpul semua bahan bukti daripada Juancho tu guys. Masa dia dah masuk dalam kumpulan kartel Juancho tu kan, first thing is dia mesti berperwatakan menarik ataupun bahasa kasar dia menjadi perempuan seksi lah.
untuk menggoda kan. Benda tu adalah untuk mendapatkan attention daripada ketua kumpulan kartel. Takkan nak jadi perempuan biasa-biasa je, betul tak? Nak tackle ketua dadah kot. Kena jadinya selalulah dia ni mendekatkan diri dengan pembunuh suami dia tu, iaitu untuk Juan Cho ni pilih dia sebagai kekasih guys. Dalam kumpulan kartel tu, si janda ni bukannya jadi seorang penggoda Juan Cho semata-mata tau guys. Demi untuk mendapatkan kepercayaan daripada Juan Cho, dia juga terpaksa untuk terlibat sama dalam dunia jenayah guys. Jenayah tu kebanyakannya melibatkan hal-hal berkaitan dengan narkotik ataupun dadah lah. Setiap bulan si janda ni akan terlibat dalam penghantaran stok kokain ke Amerika Tengah, and setiap penghantaran tu jumlahnya adalah seberat 1.5 tan kokain guys. Ini kalau masa dia bawa tu kantoi, Carol rasa memang dah ke tali gantung dah. Tapi disebabkan nak balas dendam punya pasal, kena buat juga. Dia tetap ambil risiko yang setinggi macam kalau aku memang gila lah. Risiko gila babe. Carol rasa dia ni mesti sayang gila dekat laki dia. Si janda ni juga terpaksa menggalas tanggungjawab yang besar semasa dalam organisasi haram tu guys, di mana dia ni banyak menjadi orang tengah di antara pelanggan dan juga kartel Juan Cho. Dia banyak deal dengan klien-klien daripada Panama, Costa Rica and Honduras guys. Semua klien-klien international ni kena go through dia dulu. Masuk dekat dia, lepas tu barulah dia ni akan masuk ke kartel dadah. Macam gitu. Bukan senang nak dapat kepercayaan untuk jadi orang tengah ni. Lagi-lagi dengan ketua dadah yang besar babe. Macam yang Carol cakap awal tadi tu, janda ni masuk dalam kartel tu untuk goda si Juan Cho ni, betul tak? Dia nak tackle si Juan Cho ni untuk jadi boyfriend dia. So lepas beberapa bulan keberadaan dia dekat dalam kartel tu untuk goda si Juan Cho tu kan, akhirnya Juan Cho tu pun termasuk dalam perangkap janda tu, which is dia dah pun jatuh hati dekat si janda tu tadi guys. Dari situlah diorang selalu dating, buat hubungan itu ini. Korang faham lah maksud Carol kan. And then daripada masa sweet-sweet diorang tu lah, si janda ni akan minta semua maklumat dan rahsia-rahsia daripada Juan Cho tentang jenayah yang Juan Cho ni dah buat selama ni guys. Setiap kali jumpa, tengah mabuk ke apa ke kan, time tu lah sedikit demi sedikit janda ni akan korek rahsia daripada Juan Cho guys. Dia minta maklumat tu semua dengan macam-macam alasan lah. Kononnya macam nak dapatkan ilmu lah, nak study macam mana dunia kartel ni berjalan lah. And so Juan Cho ni pun share lah semua benda kat dia pasal macam mana nak seluduk barang itu ini, siapa yang dia dah bunuh, macam mana nak buat dadah, nama-nama penting contoh macam klien ke apa ke kan. Semualah bab jenayah ni si Juan Cho tu akan share kepada janda tu guys. Plan-plan untuk jenayah pada masa akan datang pun si Juan Cho ni dah cerita dekat si janda tu apa yang dia nak buat, nak bunuh siapa, nak hantar dadah dekat mana. So dari situ juga si janda ni kalau ikutkan dah menyaksikan banyak pembunuhan yang berlaku dekat depan mata dia guys. Dia dapat tengok macam mana mangsa-mangsa tebusan tu diseksa dengan kejam sampai mati, macam mana polis yang tak bersalah kena tembak dekat tepi jalan. Semua tu dia jadi saksi sebab masa plan nak buat semua benda tu dia ada dekat situ guys. So memang bukti semua ada dekat tangan si janda tu lah. Tapi apa-apa pun di peringkat awal tu dia memang tak boleh nak bagi tahu polis lagi sebab nak kena kumpul bukti banyak-banyak dulu. Kalau tak memang sia-sia lah bagi tahu polis awal-awal, tapi masih tak cukup lagi bukti nak tangkap si Mamat tu guys. And polis pun mungkin akan buat tindakan yang tak betul. Diorang pun bukannya betul sangat pun sebab nanti kau ni kau kena ikut arahan aku. Macam gitulah, korang boleh faham kan. So benda tu akan jadi separuh kerja. Bab dadah, pembunuhan, pemerdagangan manusia, semua bukti dia dah ada dah. Sampailah satu masa dia nak double confirmkan kali ni, betul ke si Juan Cho ni yang bunuh suami dia dulu. Sebab sebelum ni dia dapat tahu yang si Juan Cho ni bunuh suami dia berdasarkan daripada saksi-saksi yang ada dekat tempat kejadian, betul tak? Tapi kali ni dia nak dengar sendiri daripada mulut Juan Cho tu, betul ke dia yang bunuh suami dia dulu. So bila ditanya, yes, memang pada tarikh sekian-sekian dia ada bunuh seseorang dekat tengah lorong gelap sebab dia ada perselisihan faham dengan orang yang dia bunuh masa tu guys. Dan orang yang dia bunuh tu tak lain dan tak bukan adalah suami kepada si janda tu guys. And then selepas beberapa tahun terlibat dalam dunia kartel ataupun dunia jenayah ni, lepas tu bercinta pula dengan Juan Cho, si pembunuh suami dia apa semua tu kan, dia rasa yang semua bukti dah cukup untuk bawa si Juan Cho ni ke muka pengadilan. Jadi selepas beberapa tahun mengumpul bahan bukti, menghadap semua jenayah depan mata, akhirnya dia pun pergilah buat pengakuan di sebuah ibu pejabat polis untuk mendedahkan semua aktiviti-aktiviti jenayah yang Juan Cho ni dah buat guys. Boom, penuh dengan bukti. And then lepas laporan tu dibuat, kumpulan gerakan khas polis negara Colombia pun terus melancarkan satu operasi yang dipanggil Operasi Corona untuk pergi tangkap Juan Cho pada masa tu. And Juan Cho pun akhirnya ditangkap dekat dia punya sarang jenayah dia pada 11 Februari 2023 guys. Selepas si Juan Cho tu ditangkap, penduduk setempat tak percaya pun yang si Juan Cho ni sebenarnya setan bertopengkan manusia guys. Depan orang ramai Juan Cho ni macam malaikat pijak semut pun tak mati babe. Tapi lepas semua bukti terbongkar, barulah orang tahu yang dia ni sebenarnya ketua
beberapa kumpulan kartel yang dah banyak terlibat dengan jenayah, guys. Walaupun si janda tu dah bertahun terlibat dalam dunia jenayah dekat si Juan Cho tu kan, dia tak dikenakan sebarang tindakan undang-undang sebab dia dah banyak bagi maklumat dekat pihak polis tentang semua jenayah yang Juan Cho ni dah buat, guys. Kiranya semua maklumat yang polis dapat daripada janda tu memudahkan dia orang untuk dakwa si Juan Cho, dan bukti-bukti tu pun memang dah konkret dah nak bawa si Juan Cho ni ke muka pengadilan tau. Jadi janda tu terlepas daripada sebarang hukuman, dia free, guys. So story ni memang gempak gila weh. Dekat sini pun kita boleh nampak the power of woman punya nekat, dia punya tekad, dia punya the will of power tu memang gila lah. Kau bayangkan je lah, nak balas dendam bukan sebulan dua punya plan, bertahun-tahun tau. And dalam bertahun-tahun tu lah dia punya kesabaran untuk tunggu masa yang sesuai. Memang gila, memang superb, memang mind blown siap. This is salah satu story yang Kero rasa menunjukkan kehebatan seorang wanita untuk membalas dendam terhadap kematian suami dia yang paling epic serius Ini kalau buat movie, kena pula pengarah dia si Do Liman yang buat cerita American Made tu, memang gempak babe. Kalau korang nak tengok movie yang berkaitan dengan dedah yang gempak gila, korang boleh tengok American Made. Yang berlakon Tom Cruise pula tu, memang sempoi tu. Pergi tengok kalau belum tengok lagi. So guys, Kero just make it short je untuk story kali ni supaya korang semua dapat faham storyline dia macam mana, guys. So itu sahaja untuk video kali ni. See you on next video. Assalamualaikum.